Baik. Selamat tengah hari pelajar. Selamat hari, cikgu. Baik, semua dah makan? Belum. Kenapa lah? Ada kelas. Oh, sebelum ni ada kelas? Haa. Baik. Sebab Boleh hari balik ni awal tak? Ya? Boleh balik awal tak? Mana boleh, dia bergantung pada tugasan hari ni. Kalau pelajar dah siap awal, boleh balik awal. Belum mula kelas lagi, kita tanya nak balik awal. Kenapa? Itulah, lain kali kena sedia. Ataupun tak apa, kalau minggu depan sebelum masuk kelas tu boleh tak biskut ke apa-apa kan? Boleh makan ringan-ringan je. Boleh. Baik. Okey, sebelum saya mulakan kelas kita pada hari ini, saya ambil kedatangan dulu ya. Baik. Itu kan sepatutnya kena ada 12 orang. Sini 2, 4, 6, 8, 10. Mana lagi 2 orang? Tak datang cikgu? Tak sihat. Oh ya, tak apa. Nanti minggu depan siapa wakil kelas kan? Ashraf! Alright, Ashraf. Nanti ingatkan dia orang untuk bagi surat apa? Tunjuk sebab. Yes, surat tunjuk sebab. Faham. Bagus. Okey. Sebelum kita mulakan kelas amali kita hari ini, saya amat bertanggungjawab untuk mengingatkan semua pelajar berkenaan dengan penampilan pelajar. Faham? So disebut, setelah saya sudah sebut penampilan pelajar tu, dah nampak ada 2 orang ni yang tak pakai baju bengkel tu, kenapa? Maafkan saya cikgu, baju lagi saya tak sempat kering. Ya. Baru cuci semalam. Baik. Yang pelajar ni kenapa pula? Cikgu, kawan saya pinjam. Kawan Dia pinjam? belum pulangkan lagi. Belum pulangkan lagi apa ni? Tak apa. Ini peluang yang terakhir. Okey. Kelas minggu depan ni tak ada alasan dah, sebab kelas minggu depan tu kita memang dah start kerja amali yang lagi berat. Hari ini saya dah rancang untuk memberi kerja amali yang ringan je. Okey, berkenaan dengan satu mesin yang pelajar perlu mempelajari nanti. Daripada minggu depan pelajar akan membuat kerja amali yang berat sikit lah. So untuk tu wajib kena pakai. Yang tak ada pakai tu maaf lah, memang tidak dibenarkan membuat kerja amali. Dan secara otomatiknya memang tak ada markah pun lah, sebab markah tu daripada mana kerja amali kan. So pelajar wajib lah kena pakai ya. So nanti sedialah. Satu lagi, jam tangan, rantai, cincin semua tu siapa yang pakai ni? Dia nampak tak? Yang menjolok mata ni dilarang. Okey, so dilarang memakai. Okey, untuk minggu ni tak ada masalah. Nanti saya akan membekalkan sarung tangan, pelajar boleh pakai sarung tangan tu. Start daripada minggu depan tu janganlah pakai semua ni. Tanggal je, tanggal dekat rumah, dekat bilik, siap simpan dekat sana, datang dekat sini, okey? Nanti takut hilang pula kalau letak dekat sini ke mana-mana tu. Biar di tangan je. Satu lagi yang paling penting, phone mesti ke silent. Sebab masa saya bagi penerangan tu, phone tak silent ni. Phone silent Okey. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang keselamatan bengkel. Berkenaan dengan keselamatan bengkel, pelajar ni sentiasa seperti saya bagi tahu tadi perlu memakai penampilan diri. Yang tu pertama. Yang kedua, sebelum memasuki bengkel tu, pelajar jangan main-main ke berjalan sana berjalan sini dalam bengkel tau. Terus masuk, duduk di sini dulu. Setiap minggu saya akan bagi penerangan ataupun kita akan buat rancangan apa kerja amali yang kita akan lakukan hari ini, okey? Sebab ini kelas pertama, saya akan bagi taklimat keselamatan je untuk hari ini. Dan juga lepas ni saya akan bagi tahu apa kerja amali yang kita akan buat. Untuk minggu yang akan datang tu, kita akan sentiasa akan duduk di sini untuk buat perancangan aktiviti amali untuk kelas-kelas yang akan datang kan? Faham tak? Baik. Yang paling penting sekali, sebelum memakai ataupun menggunakan apa-apa mesin, sentiasa jaga diri ya. Jaga diri. Okey, sentiasa kena peka. Pastikan semua mesin sebelum pakai itu memang dalam keadaan tutup lah. Switch memang kena tutup sebelum memakai. Masa nak pakai tu baru kena buka. Faham tak? Nanti saya akan tunjuk. Okey? Yang tu amat penting. Okey? Okey, sekarang saya akan panggil seorang pelajar untuk menunjukkan cara pemakaian yang betul di amali dalam kelas bengkel ni. Okey? Siapa nak saya bagi? Ashraf, cikgu. Warna wakil kelas juga ya? Okey, tepuk tangan. Dan suruh dia ke hadapan. Mari. Okey, cepat. Okey. Saya tanya, adakah ini merupakan etika pakaian yang betul untuk kelas amali? Salah. Kenapa? Dia tak zip. Dia Okey. lipatkan tangan. Dia Okey. tak pakai. Kasut tak Mas tu untuk pakai hidung ke untuk service dahi? tu. Pakai tutup hidung. Okey, tak apa. Ni kita belajar daripada kesilapannya. Yang pertama sekali, lengan. Saya just lengan tu, dua-dua lengan. Rambut tajam. Kena pakai Google. Kasut tak pakai safety shoes. Ini safety shoe ke apa ni? Bukan cikgu.
kena pakai safety shoe tau. Pakai poket. Kena pakai sebab kalau pakai kasut-kasut mahal macam ni, nanti korang je yang pelajar je akan rugi nanti. Susah-susah beli kasut yang cantik macam ni, nanti rosak pula. Okey, ini adalah pemakaian yang separuh betul. Kalau nak sepenuh betul macam mana? Google. First, yang ni. Apa ni? Google. Okey, apa tujuan Google ni? Menghindari mata daripada Kabut. Ya, betul. Okey. Pakai. Seterusnya, sebagai tukang kayu atau pelajar yang buat kerja kayu kan, yang ni wajib dipakai. Apa ni? Penutup telinga. Okey, apa tujuan dia? Larang Betul buka. telinga. Yalah. Larang buka. Yes, sebab kadang-kadang kita pakai mesin yang kuat sangat kan, bunyi dia kuat, nanti dia akan mengakibatkan telinga kita juga. So untuk itu kita kena pakai untuk mengelakkan tu. Okey, pakai. Okey, yang paling penting sekali, adakah mas pelajar yang pakai ni Salah. mas yang betul? Salah. Macam mana tu? Sebab dia salah. Tu pas untuk medical. Ni medical mask. Okey. Untuk laboratory ataupun dekat bengkel, dia ada mask yang khas tau. Kecuali terutamanya untuk bengkel yang ni. Untuk bengkel yang ni, masa pelajar nanti akan guna mesin-mesin tu kan, banyak serpihan kayu ke, dia punya habuk-habuk kayu akan terbang tau. Dia akan tenggelam. Kita tak akan nampak mana-mana pun. Okey? Tapi mask yang jenis ni, dia mungkin akan menembus. Dia akan masuk melalui hidung, dia akan efek kita punya paru-paru. Okey? Untuk mengelakkan itu, bengkel, kita di bengkel sini, kita menggalakkan pelajar pakai mask jenis ni. Okey, nanti saya akan membekalkan ni kepada setiap pelajar. Mulai setiap minggu ni pelajar perlu ambil ni. Ini akan berada di store bengkel kita. Pelajar bila-bila pun boleh ambil. Tapi bukan banyak ya. Satu pelajar, satu je. Faham? Okey, baik. Nanti lepas yang ni, ada satu lagi. Pelajar kena pakai sarung tangan juga ya. Sarung tangan ni paling penting. Sebab apabila kita gunakan mesin-mesin, terutamanya gergaji kan, mesin gergaji tu, yang ni boleh melindungi yang jadi pelajar tau. Sangat penting ni. Okey. Sarung tangan ni kita akan bekalkan di, memang ada di bengkel. Pelajar boleh ambil dia. Ada yang baru, ada yang pernah guna punya. Pelajar boleh ambil dekat situ. Baik, daripada tadi, apa beza daripada tadi dengan sekarang? Selamat. Tadi tu macam tak kemas kan? Satu lagi dia tak ikut etika pakaian kan? Sekarang dia ikut etika pakaian. Faham tak pelajar sekarang? Faham. Dah dapat gambaran yang teliti dah? Dah. Dah tunjuk ni. Kecuali cuma dia tak ada kasut keselamatan je. Betul. Minggu depan kena pakai ya. Minggu ni banyak ramai pelajar macam tak ikut etika pakaian yang betul ni. Sekarang saya dah tunjuk. Minggu depan, mulai minggu depan ni, dengar ya, pelajar semua kena wajib pakai macam ni. Yang paling penting bagi perempuan, tudung tu jangan biar dekat luar sini ya. Biar tak in dalam. Contoh, apa nama pelajar ni? Saya. Dayang. Sila ke depan. Sila ke depan. Sekejap cikgu, saya nak betulkan tudung. Boleh. Okey, nampak tak pelajar ni? Nampak. Okay, ini pelajar yang memakai tudung dalam jaket dia. Satu contoh yang paling bagus tak bagi tepuk kan? Right, okey. So perempuan ni wajib kena pakai tudung macam tu. Faham? Faham. Kalau tak, nanti masa guna mesin pemotong kita tu, nanti tudung tu akan tersekat. Pernah berlaku ya? Pernah berlaku. Faham? Okey. So, jangan lagi lah. Serius ni. Okey. So ikut etika pakaian ini ya, mulai minggu depan. Okey? Okey. Baik. Itu saja. Bagi tepukan. Okay, nanti boleh sampai. Sekarang, tanpa melengahkan masa, kita akan masuk ke topik hari ini. Pelajar tahu tak apa yang kita akan belajar ni? Tak tahu. Tak tahu. Kita ni dekat bengkel Amali ni, macam saya ajar minggu lepas kan, kita ada banyak mesin dekat sini kan. Pelajar agak-agak macam ada gambaran tak kita akan buat apa ni? Kita Amali apa, projek Kita apa? buat kayu. Ketang kayu tak cek. Kita potong-potong kayu. Potong kayu. Mungkin Ha. berapa darjah ke. Okay, dah dekat dah tu. Uish. Cuba Kita buat projek. 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 Projek belum lagi, ada lagi 6 minggu. Amali potong kayu mengikut student. Dah tepat tu. Baik. Bagi tepukan. Okey, baik, bagus. Okey. Hari ini kita akan menggunakan mesin gergaji meter. Meter saw kita panggil dalam bahasa Inggeris ya. Kita akan guna mesin tu untuk belajar macam mana potong. Pemotongan guna meter saw tu dia ada dua kaedah tau. Satu adalah kaedah pemotongan biasa.
Betul. Satu lagi adalah kaedah pemotongan bersudut. Okey, untuk bagi bersudut tu kerap kali tukang kayu ke siapa-siapa ke mereka akan menggunakan 30 darjah dan juga 45 darjah. Setiap darjah ni ada fungsinya lah. Faham? Okey, hari ni kita akan belajar. Okey, kita akan belajar jenis pemotongan biasa, pemotongan 45 darjah dan juga 30 darjah bersudut. Faham tak? Faham. Baik, so macam saya ajar tadi menggunakan etika pemakaian itu, setiap pelajar ni digalak dan diwajibkan untuk pakai pakaian macam tu dan keluar daripada bilik ya. Saya akan tunggu di luar. Saya akan berdiri dekat mesin meter tu. Kita jumpa di luar ya. Baik. Pelajar semangat tak? Semangat kita. Semangat sangat ke semangat sikit? Saya sakit. Apa-apa, ni je. Saya suka. Tak keluar suara. Ha. Okey, baik. Okey, jom kita pergi. Baik pelajar, seperti saya bagi tahu tadi, untuk kerja amali hari ini kita akan menggunakan meter saw. Inilah meter saw. Pernah nampak tak pelajar ni? Nah, Oh, pernah nampak? Baguslah tu. Tapi tahu tak fungsi dia macam mana? Cara menggunakan dia macam mana? Tahu tak? Tak tahu? Baik, tak apa. Nanti saya akan ajar sekarang. Okey, dalam bengkel ni kita ada 2 meter saw tau. Satu yang ni, satu lagi dekat hujung mana. Masa kita buat kerja amali nanti, lepas saya buat penerangan nanti, pelajar akan buat kerja amali tau. Kalau satu ni tak cukup, pelajar boleh guna yang mesinnya tu. Okey? Baik. Okey, untuk meter saw ni seperti saya bagi tahu dia ada kegunaan yang paling penting iaitu untuk memotong kayu, sama ada pemotongan secara biasa ataupun pemotongan secara bersudut. Okey? Okey. Untuk pemotongan biasa tu kita potong macam biasa je. Tapi pemotongan bersudut tu kita kena handle yang ni. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita akan alihkan ni untuk buat potongan bersudut ni. Sebelum tu pelajar sentiasa kena ingat, sebelum kita pakai mesin ni sentiasa kena jaga keselamatan kita dan sentiasa kena peka ya. Sebab disebabkan oleh kecuaian kita, apa-apa kemalangan je boleh berlaku. So pemakaian perlu betul. Jaga penampilan ya. Baik, so seperti saya bagi tahu, sarung tangan ni penting. Lepas tu goggle. Tengok semua pelajar dah pakai dah. Bagus. Okey, yang ni. Lepas tu pakai yang ni. Okey, yang pertama pelajar kena buka mesin ni ya. Pelajar kena buka mesin ni. Okey, lepas buka kena test dulu. Test tu sini ada satu button. Boleh nampak tak? Pelajar boleh nampak? okey. Alright. Okey, so tekan ni je sekali. So nak check sama ada dia berfungsi ke tak ya. Okey. So semasa potong tu, sebelum potong tu pelajar sentiasa kena jagalah sama ada dia buka dan mesin ni berfungsi ke tak. Setelah tahu mesin ni dah berfungsi, nampak tak satu level dekat sini? Nampak tak? Okey, pelajar kena tolak ni dulu. Tolak, baru boleh turun ke bawah. Kalau pelajar tak tolak ni, mesin ni tak boleh turun bawah. Dia lock, dia fungsi dia macam lock, dia tak boleh turun bawah. Faham tak? Okey, baik. So, kita kena tolak yang ni. Tekan. Baru dia boleh potong. Okey, so sekarang saya akan tunjuk demo macam mana kita akan potong mengikut potongan yang biasa dulu. Okey, untuk potongan yang biasa, okey, sama nanti untuk kerja amali tu saya akan bagi ukuran tau. Pelajar akan mengukur, lepas tu pelajar boleh potong. Yang ini saya tunjuk macam biasa je. Okey, saya anggap bahawa sekarang saya dah ukur. Okey, selepas ukur saya akan buka satu lampu dekat sini. Pelajar nampak satu switch dekat sini tak? Switch ni kita akan buka. Okey, dia akan buka lampu dekat sini. Fungsi lampunya dia akan tunjuk satu garisan tau. Garisan dekat sini adalah kawasan ataupun bahagian yang kita nak potong. Cuba datang dekat ni. Cuba datang dekat ni. Nampak tak garisan ni? Garisan ni adalah garisan yang kita akan potong nanti. Dia akan tunjuk melalui bayangan. So itulah fungsi saya buka lampu tu tadi. Ini untuk memastikan garisan yang pelajar buat tu dia sama dan selari dengan garisan bayang-bayang dekat sini. Supaya nanti potong tu pelajar boleh potong dengan tepat lah. Tepat, senang dan cepat. Okey. So sekarang saya akan tunjuk macam mana nak potong ni. Untuk potong, macam saya katakan tadi, tolak ni, tolak lever ni, tekan. Itu saja. Tengok. Saya dah belahkan kayu ni kepada dua ni. Masa potong tu, pelajar jangan rasa takut tau. Jangan rasa takut, jangan rasa nervous ke apa-apa. Badannya kena tegak. Tangan tu tak boleh macam gegar-gegar macam ni tau, tak boleh.
Tak boleh gede-gede macam ni. Kena confident, okey? Baik. So ini adalah potong biasa. Sekarang saya akan tunjuk potong yang bersudut. Tadi saya cakap potongan bersudut tu berapa? 45 darjah dan juga 30 darjah kan? Okey, bagi 30 darjah ni, tengok. Ini adalah angle yang kita akan adjust lah. Kita kena tekan ni. Kita kena tekan yang ni. Okey, kita kena putar. Tengok dekat mana angle 30 ni? Dekat sini kan? Angle 30 ada dekat sini. So, kita akan tolak. Tolak. Kalau sini tak boleh, pelajar boleh tolak dekat sini juga. Nampak tak sini? Ada lagi satu 30. Kalau sana tak boleh, kita boleh tolak dekat sini. Nampak bunyi tak tu tak? Kalau dah tak tu, okeylah, tidak duduk dekat sudut tu. Bunyi itu. Nampak tak? Dengar tak? Baik. Okey. So sekarang saya akan potong ya. Sama juga macam tadi. Kita kena tolak dia punya level. Okey, tengok. Ini potong 30 darjah bersudut. Faham tak? So 45 bersudut pun sama juga. Faham? Cuma kita kena ubah je. Tadi 30, sekarang kita kena ubah ke 45. Sama juga dia punya teknik. Sama je. Faham tak? So nanti kalau nak potong biasa balik, pelajar kena tegakkan. Tegakkan lagi. Tegakkan. Okey? Okay, sekarang saya akan edarkan kertas lab sheet kepada pelajar. So pelajar kena ikut arahan dekat sini. Dekat lab sheet ni, pelajar kena potong kayu. Sebelum potong tu pelajar kena ukur lah 12 kaki. Sorry, 12 inci. 12 inci tu disama dengan berapa kaki pelajar? 1 kaki. Ya, betul, 1 kaki. 12 inci tu disama dengan 1 kaki. So pelajar kan potong kayu tu kena ukur lah 1 kaki tu. Lepas ukur, pelajar kena potong biasa. Lepas tu dekat hujung bahagian kayu tu, yang pelajar yang potong 1 kayu tu dia akan jadi 2 kayu kan? Dah jadi 2 belah kan? Satu belah tu pelajar kena potong 45 darjah. Satu lagi belah tu pelajar kena potong 30 darjah. Ini sahaja kerja amali untuk pelajar hari ini. So pelajar boleh rujuk dekat kertas lab sheet ni, boleh rujuk dan boleh buat dia. Nanti hari ini juga saya akan bagi penilaian kepada pelajar berdasarkan macam mana pelajar boleh buat ke, tak boleh buat ke. Saya akan tahu lepas ni. Semangat tak pelajar? Semangat. Baik, so sekarang giliran pelajar lah untuk guna mesin ni. Masa guna mesin tu jangan takut je. Guna dengan confident je. Faham tak? Faham. Okey, baik. Sekarang saya serahkan kepada pelajar. Ni kayu kamu. So, pelajar kena potong lah. Sebelum potong tu pastikan ukur. Okey. Baik. Ukur tu jangan lupa 12 inci ataupun 1 kaki. Kosong. Biasa, potong biasa. Ya, potong biasa. Macam ni tanda. Ya, pastikan tanda tu dia selari dengan garisan bayang tu. Betul. Ya. Okey. Alright, bagus. Sekarang potongan bersudut. Bersudut. Pelajar nak start daripada sudut berapa ni? 40 ke 30? 30. Okey, baik, 30. Kena putar ke 30. Ya, bagus. Ini ambil dekat dia punya hujung kan? Ya, boleh. Jangan nampak dia punya sudut lah. Tengok dia punya bayang. Betul. Ya, sudut. Baik, satu lagi 45 darjah.
Oke, bagus. Nanti yang potongan kayu ni nanti letak dekat meja saya lah, nanti saya bagi penilaian. Okey. Nanti letak dekat meja, tulis nama je atas kayu tu baru saya tahu kayu ni saya punya. Nanti jangan lupa tulis nama je, nama dengan nombor matrik yang penting. Okey? Baik. Okey, terus next siapa?
Baik, nanti jangan lupa tuliskan nama dengan nombor matrik ya. Baik, Letak dekat meja saya, nanti saya akan tanda. Baik. Okey, baik. Boleh masuk ke bilik kuliah ya sekarang? Bagi yang siapa-siapa yang sudah siap tu boleh masuk ke bilik kuliah. Yang masih belum siap tu cepat je. Okey. Baik pelajar, bagi tepukan sikit. Semua bagi tepukan. Sebab apa? Sebab pelajar ni walaupun ini adalah pengalaman pertama kan? Kan? Betul tak? Pengalaman pertama tak? Pakai ke pernah pakai sebelum ni? Tak pernah. Sebab semua ukuran yang pelajar buat sekali dengan sudut tu semua tepat. Sangat tepat. Semua harap dapat markah penuh lah ni. Dan satu lagi keperluan bagi tugasan amal ini, pelajar perlu buat report tau, report individu, report amali pelajar kena buat. Individu ke cikgu? Ya, individu. Semua setiap pelajar kena buat walaupun kerja amal ini secara berkumpulan sebab tadi dua-dua pelajar yang buat kan. Tapi laporan ni setiap orang kena buat secara individu. Faham tak? Baik, cikgu. Baik, yang arahan tugasan untuk laporan amal ini nanti saya akan hantar kepada wakil kelas. Jadi wakil kelas akan bagi pelajar semua untuk buat, okey? Dan due date ni adalah seminggu ya. Minggu depan sebelum kelas amali yang kedua tu kena dah boleh hantar kan? Perlu hantar. Boleh, cikgu. Faham tak? Baik, so sebelum kita selesaikan kelas amali kita ni, saya nak tanya, apa yang kita faham hari ni semua pelajar faham tak? Faham. Okey, baik. So apa mesin yang kita guna tadi? Meter saw. Baik, so apa fungsi meter saw tu? Memotong kayu secara tegak atau bersudut. Baik, baik kita tepukan. Baik. Okey, right. So, ni saja untuk kelas kita pada hari ini. Dah selesai. So, setiap minggu kita akan belajar lagi pelbagai perkara lah dengan kerja kayu ni, okey? Baik. Baik, so jangan lupa siapkan report amali tu dalam seminggu. Minggu depan sebelum kelas yang kita perlu hantar. Faham? Okey, baik. So, sebelum kita balik tu pastikan tutup kipas, lampu dengan pengawal ni semua ni tau. Dia main elektrik sikit, faham tak? Baik. Baik, so sebelum semua keluar kena pastikan tutup ya. Okey? Baik, kita jumpa minggu hadapan. Terima kasih, Cikgu. Baik, terima kasih pelajar.